Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Cikgu Anis. Saya akan meneruskan dengan bab seterusnya, bab 2, pengurusan projek dengan menggunakan PowerPoint Senada Balkrishnan. Untuk bab ini, pertama sekali adalah berkenaan dengan takrifan pengurusan projek reka bentuk. TP1 ni bermaksud tahap penguasaan 1. Jadi, untuk pengurusan projek reka bentuk merupakan aktiviti yang melibatkan proses kerja, iaitu skop kerja, kemudian tempoh masa dan juga kos projek. Okey, kita akan lihat satu-satu. Skop kerja. Skop kerja adalah skop produk melibatkan kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk. Manakala skop kerja, skop projek melibatkan kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Tempoh masa adalah tempoh yang ditetapkan untuk menyiapkan satu projek, manakala kos projek adalah peruntukan keuangan dalam urusan pembelian, bahan, peralatan, sewaan, insurans, upah dalam menyiapkan projek. Dalam pengurusan projek reka bentuk, apa yang penting adalah cycle ini, iaitu merancang aktiviti projek, menyediakan plan ataupun reka bentuk produk, menentukan bilangan produk, pengawalan pelaksanaan dan juga mengawal selia sumber yang terhad. Dalam mencana idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah, ini adalah TP2, tahap penguasaan 2. Jadi untuk mencana idea reka bentuk boleh dibuat melalui perekaan sendiri ataupun pengubahsuaian mengikut kehendak reka bentuk pelanggan yang dikomersialkan. Apa maksud dikomersialkan? Maksudnya awak upgrade sehingga produk tersebut ada nilai-nilai untuk dipasarkan, ke boleh pasaran. Yang pertama, meniru apa saja yang terdapat di sekitaran dan menukarkannya ke dalam bentuk produk. Contoh, apam balik benda yang dah ada, tapi awak upgrade jadikan dia lain daripada yang lain. So letak coklat ataupun kulit apam balik dibuat daripada strawberry. Okey, B, memperbagaikan fungsi suatu objek, menukar saiz objek, menterbalikkan kedudukan. Okey, yang ketiga, mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. Apakah langkah-langkah yang perlu awak ambil? Dalam pasukan projek berperanan menjalankan pengurusan projek mengikut langkah-langkah berikut. Yang pertama, perancangan. Kemudian penjadualan, pengawalan. Planning dahulu, buat satu jadual supaya semua ahli pasukan mengikut jadual tersebut. Kemudian kawalan sama ada kualiti produk atau kualiti produk ataupun objek yang awak hasilkan tu baik atau tidak. Okay, dalam pasukan projek terdiri daripada ahli kumpulan dalam atau luar organisasi yang mempunyai kepakaran, pengetahuan dan juga pengalaman yang berkaitan dengan suatu projek. Pada peringkat sekolah, boleh dibentuk mengikut kesesuaian projek yang terdiri daripada yang pertama, pengurus, setiausaha, bendahari, mereka bentuk dan juga pembangunan mock-up atau model. Ahli pasukan bekerjasama dan bergantung antara satu sama lain untuk menjayakan projek. Kalau ahli pasukan tak buat kerja, kita boleh singkirkan dia daripada pasukan tersebut. Okey, ini adalah catat organisasi pasukan projek sekolah. Kemudian perancangan projek. Macam mana projek dirancang? Okey, yang perancangan yang baik dapat memastikan objektif tercapai, mengelakkan pembaziran. Perancangan yang baik dapat memastikan objektif tercapai, mengelakkan pembaziran sumber dan mencegah gangguan. So, tugas pengurus projek, penentu utama. Apa produk, siapa pelanggan, tempoh, masa, kos, kuantiti dan juga kualiti. Penentuan sub utama menentukan pembahagian tugas kepada ahli secara lebih terperinci. Pengelolaan aktiviti, sub utama perlu menyusun sumber dan tenaga kerja dengan teratur dan mengenal pasti keperluan. Matriks organisasi atau pasukan, pembentukan pasukan kerja. Penjadualan disediakan untuk menunjukkan anggaran masa yang ditetapkan bagi menyiapkan projek. Tujuan penjadualan, elakkan kerugian masa dan kos, elakkan pembaziran atau pemborosan, mengawal sumber tenaga pekerja, mengurus bahan mentah secara sistematik. So, yang ni boleh dibuat dengan menggunakan blok hubungan aktiviti melalui rangkaian dan juga catagan atau catabah. Boleh rujuk buku teks awak muka surat 37. Okey, ini adalah blok hubungan. Minggu pertama, kemudian minggu kedua lakaran idea, dan minggu ketiga membuat idea. Sebab tu, lakaran itu penting. Ada banyak jenis lakaran. Semua awak boleh guna pakai ketika menjalankan projek. Ini adalah catagan ataupun catabah. Okey, pengawalan. Dilakukan sepanjang proses menyiapkan projek, merangkumi pengawalan sumber, kos, kualiti dan juga belanjawan. Tujuan adalah semua aktiviti yang dikenal-pasti dilakukan secara optimum. Maknanya semua orang buat kerja tu secara maksimum, optimum lah. Semua aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Takkan ada over masa, over timing. Semua sumber yang diperlukan dikenal pasti supaya tiada pembaziran. Perubahan dalam penjadualan dibuat sekiranya berlaku sebarang perubahan atau pembaharuan terhadap projek. Okey, let's say kalau awak nak minta ayah awak pergi ke kedai membeli barang, kalau mungkin musim MCO ni, ibu awak perlu menyenaraikan apa bahan yang dikehendaki supaya apa yang sumber-sumber dia perlukan di dapur tu dapat dikenal pasti. Jadi ayah awak bila beli barang tidak membuang masa.
Okey, 2.15 menganalisis perancangan projek dan jadual kerja. Ini adalah TP5, tahap penguasaan 5. Mengenal pasti segala aktiviti yang terlibat dalam pembangunan projek. Dalam proses menganalisis perancangan projek, perkara utama yang perlu dilakukan adalah dengan menyediakan jadual kerja. Garis panduan penyediaan penjadualan projek. Okey, ini. Nombor 1, menentukan aktiviti yang perlu dalam jadual. Nombor 2, menyusun aktiviti mengikut keperluan. Nombor 3, menganggarkan sumber yang diperlukan untuk aktiviti. Kemudian, menganggarkan tempoh masa. Membangunkan jadual, menganggarkan kos dan menyediakan bajet. Okey, saya tengok balik. Yang pertama, aktiviti dalam jadual. Aktiviti ikut keperluan. Yang ketiga, sumber. Yang keempat, tempoh masa. Yang kelima, jadual tu dibangunkan. Yang keenam, anggaran kos dan juga bajet. Menganalisis perancangan projek. Tentukan aktiviti jadual. Skop kerja ditentukan struktur pecahan kerja. Susunan aktiviti. Aktiviti disusun secara berturutan agar tidak ganggu perjalanan projek. Contoh, lakaran dulu baru sediakan bahan. Ini tadi contoh pengurus, pentadbir urus, pereka, bentuk dan sebagainya. Nombor 3, anggaran sumber untuk aktiviti. Penentuan anggaran sumber diperlukan untuk menyempurnakan projek, merangkumi keperluan sumber manusia, bahan dan juga peralatan. Okey, kemudian anggaran tempoh masa bergantung kepada tahap kesukaran dan penghasilan produk. Kalau benda tu sukar, jadi lama lah dia punya tempoh masa. Okey, pembangunan jadual, aktiviti menyusun segala proses penghasilan produk dalam bentuk jadual. Disertakan bersama tempoh masa dalam bentuk mingguan ataupun bulanan. Aktiviti jadual disusun mengikut keutamaan. Asas mengawal memantau pelaksanaan projek. Anggaran kos dan bajet melibatkan pengiraan kos modal diperlukan merangkumi kos bahan, alatan, upah dan kos overhead. Bajet disediakan mengikut bilangan produk selepas memperolehi jumlah kos. Okey, ini adalah cara untuk awak sediakan anggaran kos. Ia adalah anggaran perbelanjaan yang diperlukan sebelum menghasilkan satu projek. Ada dua kaedah. Yang pertama, anggaran kos awal, anggaran awal kos, iaitu kaedah unit, kuantiti dan juga konsep SMART. Okey, kita tengok yang pertama, unit ataupun kuantiti. Anggaran mengikut aktiviti barang ataupun perkhidmatan berdasarkan bilangan unit pengguna. Contoh, bilangan pengguna di sekolah, bilangan jemaah masjid, bilangan kerusi, penonton di stadium atau perwakilan. Kaedah ni mudah difahami dan pantas. Namun, kurang tepat sebab dia tidak mengambil kira kos barangan yang terlibat. Okey, konsep SMART boleh rujuk buku teks awak, buku surat 40. Konsep ini diguna pakai dalam penentuan anggaran keseluruhan projek bermula dari S yang pertama, spesifik, penetapan tujuan ataupun objek. M, measurable, boleh diukur. Measure, ukur, able, boleh. Iaitu pengukuran pengagihan keuangan dalam kos-kos terlibat. A, attainable, boleh dicapai, bermaksud projek itu boleh dilaksanakan dari sudut keupayaan keuangan dan tenaga kerja. R, realistic, mewakili kesesuaian dengan kehendak pengguna. Jangan buat produk yang tidak diperlukan pengguna, itu akan berlaku pembaziran dan kegagalan terhadap projek tersebut. Dan dianalisis sama ada kehendak mereka mencapai tujuan projek. T, time bound ataupun jangka masa ditetapkan, bermaksud masa dan sumber keuangan mencukupi untuk menyiapkan projek. Kalau masa tak cukup, kena discuss balik macam mana nak cepatkan. Okey, contoh aplikasi SMART. Okey, dalam grup ni, pasukan ni, dia orang ingin menghasilkan rak seberguna. So, tujuan projek. Tujuan dia menyimpan alatan dan peragaan. Bilangan diperlukan ada 100 unit. Sasaran dia pelajar sekolah. Okey, kita tengok M, pengukuran pengagihan keuangan. Kos bahan dan alat untuk 100 unit. Okey, untuk buat satu rak seberguna, apa yang diperlukan adalah kayu, perspek, yang plastik tapi keras tu, MDF, sejenis kayu yang MDF adalah sejenis papan yang lembut. Okey, kemudian pipe PVC warna kelabu tu, glue, paku dan juga toner kayu. Okey, ini adalah bahan yang diperlukan. Perspek yang diperlukan 100 keping. Kemudian kos seunit, darab RM40, darab dengan 5 keping, so dapat RM200. 50 sen darab 100 keping, RM50. 50 keping darab RM1 dapat RM50. Okey, seterusnya. RM5 untuk 1 kg, paku yang diperlukan 1 kg, jadi RM5. Jumlah bahan untuk 100 unit, RM435. Okey, jadi ini siapa yang buat? Ini bukannya ketua pasukan buat, tapi dengan merujuk hasil lakaran. Hasil lakaran dihasilkan oleh pereka bentuk, kemudian discuss. Okey, bahan apa yang diperlukan. Okey, contoh aplikasi SMART. Kos upah. Bilangan pekerja 3 orang.
darab dengan masa bekerja adalah 5 jam sehari. Kemudian kadar upah untuk sejam adalah RM5. Bilangan hari bekerja RM2. Jadi awak darabkan semua, awak akan dapat nilai RM150 untuk 3 orang pekerja. Jika pekerja yang bekerja itu 2 orang, nilainya akan kurang RM50. Okey. Kemudian cost overhead. Apa itu cost overhead? Cost overhead adalah bil elektrik, bil air, gas, petrol, bil telefon dan sebagainya. Jadi untuk penghasilan produk ni, kita hanya menggunakan bil elektrik dan juga bil air. Kos sehari adalah RM5. Tapi jika diperhatikan di sini, hari bekerja adalah 2 hari. Jadi bila hari bekerja itu 2 hari, hari bekerja 2 hari. Jadi bila hari bekerja 2 hari, RM5 darab dengan 2 hari, awak akan dapat jumlah RM10. Begitu juga dengan RM2.5 ni. RM2.5 darab dengan 2 hari, dapat RM5. Jadi awak totalkan RM15. Okey. Jumlah kos modal. Yang tadi kos bahan RM435, tambah dengan kos upah RM150, tambah dengan RM15, kos overhead, so awak akan dapat RM600. Kemudian, pengeluaran yang awak hasilkan adalah 100 unit. Jadi, kos pengeluaran untuk seunit RM600, kos ni tadi, bahagi dengan 100 unit yang ingin dihasilkan. Jadi, kos untuk seunit adalah RM6. Apabila kos seunit RM6, awak perlu jual lebih sedikit daripada RM6 supaya mendapat keuntungan. Jadi awak discuss dengan grup awak, bersetuju untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 100%. Jadi kos modal adalah RM6 tambah RM6. Mana dapat RM6 ni 100% keuntungan. Jadi satu rak seberguna RM6 dapat untung RM6. Berapa nak jual? Kos jualan awak akan jadi RM12. Okey, yang ketiga, boleh dilaksanakan dan dicapai, attainable. A. Kos jualan tolak kos modal, keuntungan RM12 tolak RM6, awak dapat RM6. Kesesuaian dengan kehendak pelanggan. Produk ni memenuhi tak kehendak pelanggan melalui perbandingan harga produk yang sedia ada di pasaran. Kalau terlampau mahal, awak perlu kurangkan kos jualan ni. Jadi bila kurang kos jualan, keuntungan akan berkurang. Tempoh masa dan sumber kewangan. Produk dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan dan sumber kewangan yang diperlukan tidak melebihi kos yang dianggarkan. Kalau melebihi kos, perlu cari balik kat mana nak kurangkan. Kemudian merancang pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Kumpulan kerja ialah ahli pasukan dalam satu unit organisasi. Setiap individu membantu dan bekerjasama, berkongsi maklumat, mempunyai matlamat yang sama dan berkomunikasi. Tak boleh ada yang tikam belakang. Setiap ahli kumpulan perlu tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing bagi membina pasukan yang cemerlang. Okey, kelebihan pembentukan kumpulan kerja boleh rujuk buku teks awak muka surat 42. Dekat situ sama saja seperti di sini. Okey, menentukan pembentukan individu. Bila nak buat satu kumpulan, perlu buat pemilihan. Yang pertama, pemilihan individu mempunyai kemahiran interpersonal dan teknikal dalam menjalankan tugasnya. Mereka yang dipilih harus berkemampuan memainkan peranan penting dalam pasukan, bukannya pilih sebab kawan. Okey, yang kedua, latihan. Perlu berikan latihan pada individu pasukan. Dilakukan dengan terancang bagi meningkatkan kemahiran komunikasi lain dan kemahiran lain diperlukan. Kemudian ganjaran, menggalakkan persaingan sihat, mempromosi individu dalam kenaikan gaji, pangkat atau memberi ganjaran dalam bentuk pengiktirafan. Okey, pembentukan pasukan yang berkesan. Ada 9. Yang pertama, kepelbagaian ahli pasukan. Maksudnya semua orang boleh buat kerja masing-masing. Bilangan ahli pasukan tidak terlalu besar. Pemilihan ahli dilakukan dengan teliti. Memberi latihan yang berterusan, menerangkan maklumat pasukan kerja dengan jelas, sistem ganjaran yang sistematik, menggunakan pengukur prestasi yang sesuai, menggalakkan penyertaan ahli pasukan, melaksanakan aktiviti pembentukan pasukan. Okey, itu saja. Terima kasih.